A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebanyak-banyaknya Allah Ta'ala telah berikan kepada kita banyak nikmat. Yang terpenting, yang terbesar ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi ini kerana iman kita, kerana Islam kita, kerana takwa kita. Alhamdulillah, hari ini yang pertamanya kita bersyukur pada Allah, yang keduanya kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke muka surat yang ke-333. InsyaAllah kita akan tadabbur sedikit daripada muka surat 333. Kita akan bersama-sama di surah Al-Hajj, InsyaAllah ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-15, InsyaAllah. Jadi insyaAllah kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada hari ini dapat membuka mushaf insyaAllah, dan juga dapat insyaAllah memberikan masa sedikit, insyaAllah menumpukan dalam masa 30 minit bersama-sama. InsyaAllah kita melihat setiap daripada ayat Quran dalam muka surat ini, dan kemudian kita cuba faham insyaAllah serba sedikit, dan kita ambil pengajaran yang sedikit-sedikit semampu mungkin insyaAllah, yang sempat dalam masa 30 minit ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat yang baru saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hajj, permulaan daripada muka surat ini, iaitu muka surat 333 insya-Allah. Jadi dalam ayat ini kita dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zalika. Zalika artinya itu. Itu tu apa? Jadi itu tu adalah merefer kepada apa yang telah disebutkan sebelum daripada ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu itu tu, iaitu semua tentang Allah Ta'ala telah ceritakan sebelum daripada ni dalam muka surat 332, iaitu tentang kejadian manusia. Allah Ta'ala sebut tentang kejadian manusia dalam ayat sebelum ni, ayat yang ke-5. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang juga ialah tentang bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi ni. Bumi ni dah mati, kemudian diturunkan air oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Ta'ala jadi boleh hidup, tumbuhlah daripada situ, ihtazzat warabat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maksud zalika situ. Itulah zalika yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataan ini. Zalika tu berifer kepada, jadi mana semua itu, iaitu semua kejadian manusia, semua kejadian makna bumi ini ditumbuhkan, menumbuhkan apa-apa setelah daripada turunnya hujan itu semua dia kata adalah bi annallaha huwal haqqu, kerana Allah lah kehebatan Allah. Semua itu berlaku kerana kehebatan Allah, huwal haqqu, dialah yang al-haqqu. Al-haqqu sini maksudnya dalam tafsir Jalalain dia kata ialah ats-tsabit ad-daim, kerana dialah yang tetap, yang kekal, yang tak ada yang boleh buat. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kerana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annallaha huwal haqqu, kan Allah Ta'ala saja yang benar. Wa annahu yuhyil mauta, dia saja yang boleh yuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Maknanya satu benda yang mati Allah Ta'ala boleh hidupkan, yuhyi al mauta. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan kemudian Allah Ta'ala ni dia boleh di atas semua benda. Ala kulli syai', ala di atas kulli syai', sesuatu, qadir, dia mampu. Maknanya jangan cakaplah apa benda yang tak ada, semua Allah Ta'ala mampu. Itu ayat yang ke-6, kehebatan Allah Ta'ala yang kita mesti faham, yang kita mesti tanamkan dalam diri kita. Ayat yang ke-7, Allah Ta'ala kata kemudian wa annas-sa'ata atiyatun, dan seterusnya, bahawa hari kiamat itu as-sa'ah, hari kiamat. As-sa'ah ni dalam bahasa Melayunya, kalau ikut terjemahannya, maknanya ialah saat tu makna masa, tapi sa'ah di sini maksudnya ialah hari kiamat tu. Wa annas-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang. Dia akan datang kepada kita, la raiba fiha, tak syak lagi, bukan satu benda yang patut disyak ke, patut diragui ke, tak diragui lagi, pasti akan datang.
Cuma waktu dia bila, Allah Ta'ala wallahu a'lam. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan kemudian itu tak apa kiamat tu. Kiamat tu ialah Allah Ta'ala nak beritahu. Tapi apa yang berlaku masa kiamat tu? Yang berlaku masa kiamat adalah wa anna Allah yab'atsu. Allah Ta'ala akan bangkitkan man fil qubur, siapa sahaja yang ada dalam kubur. Maknanya siapa yang telah ditanamkan, tak kira lah kubur manusia ni dalam tanah ke, kubur manusia dalam perut ikan ke, dalam perut haiwan ke, hancur ke, dan macam-macam lagi kan, ke mana pun kan, Allah Ta'ala akan bangkitkan balik semua manusia. Itu yang kita takut, itu yang kita nak kena yakini, yang kita yakin, dan kemudian oleh kerana itulah maka kita beramal pada atas dunia pada hari ini. Seterusnya Allah Ta'ala pun sebut dalam ayat yang ke-8. Allah Ta'ala kata wa minan nas. Kalau sebelum daripada ni Allah Ta'ala dah sebut dah, ada juga wa minan nas, ini pun wa minan nas juga. Jadi ada Allah Ta'ala sebut ni wa minan nas ni artinya dia ada di kalangan manusia. Maknanya benda tu berlaku di depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa dakwah tu, dan juga begitulah kan, dia akan berlaku lah atas dunia sekarang ni kan. Depan kita ni akan berlaku juga kan, kalau kita berdakwah mengajak orang kepada Islam akan berlaku benda-benda ni, ada di kalangan manusia ni yang macam ni. Yang macam mana? Allah Ta'ala kata wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin. Orang yang berdebat, orang yang yujadilu fillah makna dia berdebat fillah, pada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bercakap tentang Allah, dia mengatakan tentang Allah, dia mengatakan tentang apa ayat Quran lah, makna dia nak lawan, yujadil. Mujadalah ni makna berlawan, dia nak berlawan, berdebat, nak mengatakan tak betul dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia yang macam tu. Wa minan nas may yujadilu fillah, pada Allah ni, pada Allah, pada hari kebangkitan, pada Nabi Muhammad, pada Quran, pada apa semua kan, makna pada Allah. Jadi ada orang yang macam tu. Ayat ini sebab nuzulnya ialah kerana Abu Jahal ni dia berjumpa dengan Nabi dan dia katakan ini, tapi tanpa ilmu pun, tanpa hujah, tanpa bukti kan, tak ada apa pun kan, maknanya kan, kalau sekarang kan dia tak ilmiah lah, orang kata zaman sekarang kan, istilah dia, makna perdebatan yang tak ilmiah langsung kan, emosional ke apa benda kan, menggunakan macam-macam lah kan, itu jadi bighairi ilmin wala hudan, dan juga dia ni tak ada hudan ma'ahu, dalam tafsir jalan lain kata ma'ahu maknanya bersama dengan dia, tak ada petunjuk, dia tak ada apa, tak ada ilmu, tak ada apa, dia tak bersandarkan kepada apa-apa, wala kitabim munir, dan tidak ada kitab, dia bukan ada buku pun, bukan ada bukti lah, makna bukti ilmiah juga lah kita katakan, makna tak ada kan. Jadi maknanya sini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kata ke sini kan, nak ceritakan bahawa ada manusia yang macam tu, memanglah sekarang macam tu kan. Jadi kita tengoklah perdebatan orang kata ni, bila ajak berdebat tentang Islam, semuanya orang yang mengata tak ada Islam ini memang tak ada ni pun sebenarnya kan, memang kalah pun. Biasa kita tengoklah kan dalam debat dalam YouTube kan, orang debat, orang nak kata tentang Islam kan, cakap sorang-sorang boleh lah, tapi bila berdebat dengan orang yang dapat berhujah balik kan, dia tak boleh nak lawan dah. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kan, jadi dia tak ada apa, dia tak ada ilmu, tak ada hudan, tak ada kitab, tak ada buku yang saintifik lah kita kata sekarang kan, tak ada bukti saintifik. Seterusnya memang pun sebab apa nak macam mana nak ada bukti saintifik, sebab apa semua benda tak akan bertentangan dengan apa yang ada disebutkan oleh Al-Quran. Tengokkan 1400 tahun, mana ada manusia boleh buktikan bahawa Quran tu salah, apa yang ada dalam Quran tu salah, konten Quran tu salah, tak ada orang boleh buktikan. Maknanya dah 1400 tahun dah bagi masa kan, jadi maknanya tak mungkin kan, manusia dengan hebatnya saintifik apa benda semua kan, tak boleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya mengatakan, bercerita kepada kita Thaniya itfihi. Thaniya tu maknanya ialah dalam bahasa Arab maknanya layu ni maknanya memalingkan, maknanya mala, maksudnya ialah dia macam tu sikit kan, buat macam tu. Itfihi ni adalah dua sebelah manusia ni. Ini itfi kanan, ini itfi kiri, kalau tak terbalik lah dengan gambar saya kan. Tapi tak apalah, maknanya ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ini itfi dipanggil, al-itfi manusia. Jadi bila saniyah itu membengkokkan, memalingkan, gitu, itfihi macam itulah. Itu adalah sebenarnya dalam bahasa Arab penggunaan untuk kinayah dipanggil. Kinayah untuk menunjukkan orang sombong. Saniyah itfihi itu dia menyombongkan dirinya. Walaupun asal makna ni lah dia memalingkan badannya macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata orang tu saniyah itfihi liyudilla an sabilillah, dia sombong untuk
tujuan dia buat macam tu tak apa tu, berdebat tu kan, untuk tujuan dia liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Maknanya dulu masa Muhammad tak ada, masa Muhammad tak bawa Al-Quran, tak bawa apa ni kan, dia tak ada apa-apa pun. Tapi bila Nabi kita ni bawa Islam dia pun start lah plan macam-macam kan, untuk menyesatkan manusia ni daripada jalan Allah, bukannya untuk membawa manusia kepada jalan yang betul. Itu ada manusia macam tu, kita katakan atas dunia ni sampai sekarang ada macam tu kan. Orang nak berusaha untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Tak kira lah menyesatkan agama, menyesatkan, menyelewengkan, memalingkan manusia lah, menyebabkan manusia itu tak suka kepada agama ataupun mengajak kepada maksiat, tu semua telah liyudillah. Kemudian Allah Ta'ala kata lahu fid dunya khizyun. Orang yang buat macam tu, bagi dia fid dunya khizyun. Khizyun maknanya ialah satu benda yang azab maksudnya. Sini azab, ataupun kalau ikut untuk Abu Jahal tu, khizyun situ ialah maknanya dia tu dihinakan. Kehinaan khizyun. Kehinaan azab, iaitu tengok kan, masa dia ni bila Abu Jahal ni mati tu masa peperangan Badar. Dihina. Maknanya kan dengan cara dibunuhnya, kemudian dicampakkan ke dalam telaga, dalam perigi buta. Kita kata perigi buta lah kan, masa dalam peperangan Badar, sebab dah mati dah kan, bukan ditanam dengan mulia, dengan ada iringan kuda apa benda kan. Tengok Allah Ta'ala nak malukan dia kan, nak hinakan dia kan, padahal dia tu ketua Mekah lah kan, orang yang paling top lah di Mekah tu kan, raja Mekah dan sebagainya kan. Tapi itulah yang dia dapat kan. Jadi Allah Ta'ala kata khizyun lahu, baginya khizyun. Tapi adakah cukup? Tak cukup lagi. Wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Allah Ta'ala kata, dan kami akan kenakan padanya pada hari kiamat dengan azab al-hariq, azab yang membakar, iaitu neraka. Zalika bima qaddamat yadak. Dan kemudian dikatakan kepada dia, maknanya zalika tu, yang demikian itu, jadi sampai kepada ayat yang ke-10 ni. Ayat ke-10, zalika ni ialah dikatakan padanya. Maknanya dimasukkan dalam neraka, kemudian dikatakan pula zalika bima qaddamat yadak, inilah apa yang kamu buat semasa kamu di atas dunia. Ini yang kamu, maknanya hasil daripada tangan kamu. Inilah dia. Zalika bima qaddamat yadak ni tangan, dua tangan. Jadi inilah yang dibuat oleh tangan kamu, maknanya inilah hasil daripada perbuatan kamu. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan Allah itu bukan nak menzalimi. Laisa, Allah Ta'ala ni laisa bizallam. Bizallam ini bukan, kita sebutkan sebelum ni dah ada kan, zallam ini bukannya nama dia mubalarah ni makna melampau. Digunakan perkataan melampau, bukan. Zalam ni maknanya lah zilmin, dipanggil isim nasak. Isim nasak ni ialah, nasak ni maknanya menyebutkan orang tu memiliki ataupun tidak memiliki. Itu zalam. Jadi Allah Ta'ala disebut, dia kata Allah Ta'ala ni bukanlah orang mana yang memiliki, bukan orang. Allah Ta'ala ni yang zulmin, yang tidak memiliki kezaliman untuk hambanya. Maknanya Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya lah. Bukanlah Allah Ta'ala ni menzalimi hamba-hambanya. Jadi habis tu yang dikenakan azab kerana mereka adalah kerana mereka ini buat, mereka yang buat. Maknanya Allah Ta'ala tak ada hukum orang kalau dia tak buat benda tu. Jadi oleh kerana dia buat benda tu, maka sebab itulah maka Allah Ta'ala kenakan hukuman daripada dia. Jadi Allah Ta'ala laisa bizallamin lil abid, kepada hamba-hamba. Kemudian ayat yang ke-11 Allah Ta'ala sebut pula ni, wa minan nas. Ini di antara manusia. Ini Allah Ta'ala sebut lagi bentuk, ada bentuk manusia pula macam ni perangai dia. Apa dia? Wa minan nas, ada di kalangan manusia, man ya'budullaha ala harfin, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah, taat kepada Allah, tapi ala harfin. Harfin ni maknanya ialah syakin fil ibadah. Dalam maksud dia, dalam tafsir dia kata ialah syakin fil ibadah, iaitu sebagaimana harfin ni ialah makna tepi, yang asal makna harfin ni ialah tepi bukit tu, tepi bukit lereng nak jatuh maknanya kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala gunakan nama ni tu, orang yang beribadah kepada Allah tapi seolah-olah macam berada di tepi apa, di tepi lereng tu. Itu seolah-olahnya. Fa in asabahu khairun, macam mana bentuk dia ni? Kalaulah dia ni asabahu khairun, kalau dia mendapat khair. Khair ni maksudnya ialah dia dapat kesenangan, dia dapat kesihatan, tak ada masalah semua kan. So dia kata itma'an nabi, dia rasa gembira, tak ada masalah, maknanya dia senang hatilah. Dia beribadah kepada Allah tapi ala harfin. Jadi bentuk dia macam mana? Kalau dia senang, dia tak ada masalah, tak sakit, harta dia okey, badan dia okey semua, dia seronok. Itma'an nabi.
wa in asabathu fitnatun. Tetapi Allah Ta'ala kata kalau kena fitnah ni maknanya dia kena dicuba oleh Allah Ta'ala, sama ada dengan sakitnya, sama ada dicuba dengan pada hartanya, pada badannya, makna sakit badan lah, maknanya kan kalau harta, kehilangan harta, kebakaran sebagainya kan, dia akan apa? Allah Ta'ala kata inqalaba ala wajhihi. Inqalaba maknanya, inqalaba tu terbalik di atas mukanya, maksudnya dia patah balik ke belakang, makna tinggalkan beramal dengan Islam tu. Tengok kan, maknanya ini kita katalah kan, orang beramal dengan Islam ke, bekerja untuk Islam ke, orang tu mula-mulanya dia maknanya kan bersama dalam dakwah ke, bersama dalam Islam ke, bekerja untuk Islam dengan baiknya, tiba-tiba bila tak dapat apa-apa, bila Allah Ta'ala uji dia macam ni, dia dah patah balik dah. Tengok, itu nama dia harfin. Jadi kita ni insyaAllah ingat kan, Allah Ta'ala bagi warning di sini ni, bagi warning sini supaya apa? Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan ala harfin. Maknanya kita dapat kesenangan ke, kita dapat kesusahan ke, yang penting yang betul is betul. Yang betul adalah betul. Jangan yang betul adalah kerana kita ni ditentukan oleh susah tak senang kita kan. Kalau kita dicuba, Nabi Ayub dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi ini dicuba, kebanyakan daripada Nabi-Nabi ni dicuba kan, dicuba ni dengan kesusahan oleh kaum dia dan macam-macam lagi kan. Jadi maknanya mereka tetap juga berpegang kepada agama kan. Sebab apa? Agama is agama kan, yang betul tetap betul kan, walaupun kita dicuba. Jadi sebab itulah kita ada watawasau bil haqqi watawasau bi as-sabri. Kena bertawasi ya, dalam surah wal asri. Hendaklah ingat memperingatkan dengan kebenaran. Ingat ini adalah benar, ini adalah benar, ini adalah benar kan. So janganlah kerana kita semayang masa kita senang. Bila kita tak senang, kita diuji, kita susah, dah tak nak semayang dah. Itu contoh yang semayang lah kan. Tapi banyak lagi lah amalan Islam yang lain kan. Jadi Allah Ta'ala kata inqalaba ala wajhihi, terbaliklah dia ke belakang. Kalau dahsyat lagi sampai dia jadi kufur, sampai lagi dia tinggal agama, sampai dia tak nak beramal dengan agama. Allah Ta'ala kata khasirad dunya wal akhirah, dia orang yang macam tu rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia dan akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Bila rugi dunia akhirat itu, Allah Ta'ala itulah rugi yang sebenar-benar sangat-sangat nyata rugi dia. Bukan rugi sikit-sikit tu. Itu rugi, memang rugi habis tu kan. Kalau rugi bisnes, rugi duit saja kan. Tapi ini rugi sampai, itulah rugi sebenar ialah apabila dia ni orang macam tadi tu. Sebab apa? Atas dunia pun tak dapat apa, akhirat pun tak dapat apa lah kan. Sebab apa? Allah Ta'ala tak suka macam ni kan. Jadi ingat harfin. Orang yang berada macam ni, ada sifat manusia ada macam tu, jaga-jaga kan. Kemudian Allah Ta'ala kata yada'u min dunillah, dia ni ya'budun. Yada'u ni makna ya'bud, maknanya memperhambakan diri min dunillah, kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu, satu benda yang tidak memberi mudarat dan satu benda yang tidak memberi manfaat. Maknanya kan, orang yang beribadah ni, ini dia boleh jadi sambungan daripada tadi ayat yang ke-11, boleh saya minta maaf ayat yang ke-12 kan ni, dia boleh jadi sambungan daripada ayat ni, dan juga boleh jadi juga ayat ni sendiri, iaitu nak ceritakan sifat manusia ni yang memperhambakan diri kepada selain daripada Allah Ta'ala. Benda tu kalau dia tak beribadah pun tak akan memberi mudarat pada dia. Kalau dia beribadah kepada benda tu pun, memperhambakan diri pada benda tu tak memberi manfaat pada dia pun. Jadi maknanya kalau dia tinggalkan benda tu tak memberi mudarat, kalau dia memperhambakan diri pun tak memberi manfaat, so buat apa dia buat benda tu? Jadi Allah Ta'ala kata ni lah benda ni kan, yada'u min dunillah ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu. Kemudian zalika huwad dalalul ba'id, itulah merupakan ad-dalal, kesesatan yang ba'id, yang jauhnya. Ada makna kesesatan sikit, ada juga kesesat sikit, tapi ini kesesatan habis ni, iaitu apabila seorang yang menyembah selain daripada Allah. Jadi ramai sangat manusia sesat pada hari ini kalau kita katakan sesat. Tengok kan sebab apa? Majoriti manusia atas dunia ni tidak memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka adalah sedang berada di ad-dalalul ba'id semua. Tengok kan manusia kan. Jadi tanggungjawab kita lah kan. Memanglah kita marah, kita tuduh, kita tak suka benda ni berlaku, tapi kena ingatkan itu adalah merupakan tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua kan, untuk kita buat benda ni, iaitu apa? Mengajak mereka kepada Islam. Yada'un, Allah Ta'ala kata kan, yada'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi, dia mengajak dia yada'u itu iaitu dia beribadat, memperhambakan diri kepada orang yang mana lebih banyak mudarat daripada naf'ihi, daripada manfaatnya. Dahlah tadi Allah Ta'ala kata tak memberi manfaat, tak memberi mudarat, tapi sebenarnya mudarat lebih banyak lagi
daripada manfaatnya. Aqrabu min naf'ihi la bi'sal maula wa la bi'al mas. Sebab wa la bi'sal ashir. Sebab apa Allah Ta'ala kata? Tengok kan, menghabiskan masa, menghabiskan duit, tak memperhambakan diri kepada selain daripada Allah. Maknanya tak ada manfaat apa-apa kan. Dah tak ada manfaat apa-apa, banyak mudarat lagi kan, menyusahkan dia lagi kan. Jadi Allah Ta'ala kata la bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Itu adalah tu, la bi'sa tu maknanya, la tu dah lah takkid, maknanya nak kata sungguh-sungguh. Bi'sa tu buruk, seburuk-buruk maknanya. Seburuk-buruk apa? Al-maula, tu yang disembah tu. Al-maula maknanya An-Nasir, maknanya An-Nasir, penolong. Jadi maknanya tu yang disembah selain daripada Allah tu, itu adalah seburuk-buruk penolong. Wala bi'sal ashir. Ashir artinya ialah kawan. Maknanya seburuk-buruk kawan, seburuk-buruk kawan, seburuk-buruk penolong. Maknanya tak boleh pakai langsung, tak boleh tolong pun, tak boleh buat kawan pun kan. Tapi kenapalah orang tu buat kawan. Jadi Allah Ta'ala tekankan, Allah Ta'ala timbulkan, Allah Ta'ala ceritakan ini adalah seburuk, ini adalah tak betul, ini adalah tu. Itu orang sembah selain daripada Allah. Jadi kita pelik juga lah manusia ni yang asalnya daripada Nabi Adam alaihissalam, yang mana semua itu adalah asalnya adalah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba sekarang ni muncul pada hari ni kan macam-macam kan, sembah ni semua ni kan. Itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita juga macam mana kan kita. Dan mereka tu Allah Ta'ala beri kehebatan buat tu, kecerdikannya, kekayaannya dengan apa-apa kan, menyebabkan manusia ni kadang-kadang terpegun dengan benda-benda tu semua kan. Sebab benda tu nampak kan, tapi mereka tu sesat yang tak betul tu, akhirat tak nampak benda tu, gaib kan. Jadi satulah kita ikatkan diri dengan Al-Quran tu kan. Baca Quran selalu cuba faham, insya-Allah kan. Inilah usaha yang boleh kita buat kan setiap hari, insya-Allah kan. Jadi insya-Allah rugi kalau kita ni baca Quran tapi tak faham Quran. Baca Quran tapi tak tahu apa konten Quran kan. Jadi oleh kerana itulah setiap ayat, walaupun kita baca terjemahan, kadang-kadang terjemahan ni memberi faham pada kita, tapi kita nak cuba lagi kan, supaya kita faham betul-betul kan, apa ayat ni nak cerita pasal apa, ayat ni cerita pasal apa. Itulah yang mampu kita buat lah kan, insya-Allah. InsyaAllah berterusan, insya-Allah kalau kita boleh buat setiap hari, insya-Allah. Seterusnya ialah ayat yang ke-15, insya-Allah ayat yang ke-15, iaitu ayat yang terakhir lah pada hari ni dalam muka surah ini. Ayat yang ke-15 Allah Ta'ala kata innallaha yudkhilul lazina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayat ni banyak tempat dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan, yudkhilu, memasukkan dia kalau dakhala masuk, minta maaf minta maaf. Ayat yang ke-14, minta maaf saya tercepat sikit Ayat ke-14 sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan, innallaha yudkhilul lazina amanu, Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Quran kita akan jumpa tu, beriman beramal soleh, beriman beramal soleh. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan. Adkhala maknanya memasukkan. Kalau dia dakhala masuk, adkhala yudkhilu maknanya memasukkan. Jadi Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan memasukkan orang beriman beramal soleh jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita baca banyak kali kan, iaitu syurga dan taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada yang mata mengalir di bawahnya tu, ada yang kita dah baca sebelum ni, kita cerita sebelum ni kan, maksud apa maksud mengalir di bawah, adakah mengalir betul-betul ataupun mengalir mengikut arahannya dan sebagainya. Itu adalah tafsiran-tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Innallaha yaf'alu ma yurid. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala dia yaf'alu ma yurid, dia buat apa yang dia nak. Makna terserah kepada Allah kan. Dia apa yang dia nak dia boleh buat. Manusia jangan duk komen, jangan duk kata kenapa buat. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak dia boleh buat. Yaf'alu ma yurid. Yurid tu maknanya dia nak kan. Arada yuridu, dia nak. Seterusnya ayat yang terakhir. Dan ini ayat yang terakhir kan, ayat yang ke-15. Allah Ta'ala sebut man kana yazunnu allan yansurahullah an yansurahullah. Ayat ni kalau kita cuba tengok dulu terjemahan dia, kadang-kadang berbelik-belik sikit makna dia kalau silap faham Allah Ta'ala tengok kan, sesiapa yang menyangka, mangkana yazunnu, siapa yang menyangka allan yang surahullah, dia rasa bahawa Allah Ta'ala tak tolong dia. Ini tengok kan, seorang yang menyangka Allah Ta'ala tak tolong dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Dia rasa bahawa Allah Ta'ala ni makna tak bergantung kepada Allah lah, dia tak rasa Allah Ta'ala tak boleh tolong dia. Ada orang rasa macam tu kan, Allah Ta'ala kata tak ada, macam berhala juga tak dapat tolong. Ada rasa macam tu, ada tu manusia lah kan, manusia ni kan ramai. Jadi Allah Ta'ala kata sesiapa yang menyangka, merasai bahawa Allah Ta'ala tak akan tolong dia di dunia dan di akhirat,
tak boleh nak buat apa terhadap dia lah. Falyamdud, dah marah sangat kepada Allah, dia nak marah sangat kepada Allah, marah sangat kepada orang Islam. Okey, Allah Ta'ala kata tak apa, falyamdud ni maknanya ialah hulurkan bisababin, dengan sabab. Sabab ni sini maksudnya ialah tali, maksudnya tali ni maka hulurkanlah tali ila sama, ke langit. Ke langit situ bukan makna ke atas langit, tapi hulurkan tali ke atas atap rumah dia. Kalau kita silin lah sekarang ni kan, silin tu kan, jadi hulur tali tu makna ikat situ, kemudian summal yaqta, kemudian tu gantung pada leher dia. Itu maksud yaqta. Yaqta ni ialah iaitu dia ikat leher dia, kemudian cekik diri dia sendiri, maknanya gantung diri lah kita kata. Ikat tali atas tu ialah samak tu ialah maknanya silin rumah dia tu, atap rumah dia tu, kemudian fal yaqta, gantung diri dia tu kan. Fal yanzur, apa tu tengok dia kata, hal yuzhibanna kaiduhu, adakah hilang apa ni yang dia marah sangat tu kan. Ma yaris, maknanya dia rasa nak marah sangat pada Allah tu. Ma yaris tu maknanya marah iaitu jadi Allah Ta'ala kata yuzhibanna kaiduhu ma yaris, apa yang menyebabkan dia marah tu adakah hilang? Tak hilang, maknanya kalau dia mati pun tak hilang juga. Gitu kemudian. Jadi sini itu. Jadi satu lagi saya nak kata ni kan summal yaqta sini ada kata asal makna potong. Yaqta tu ialah, tapi ulama kata sini maksud potong tu ialah dia melepaskan hubungan kaki dia tu dengan bumi tu, maknanya tolak. Kalau dia nak tak kursi, tolak kursi tu, maknanya itu yaqta, dia potong. Jadi maknanya tercekik lah, akhirnya dia tercekik lah, gantung tali tu. Jadi apa maksud ayat ni sebenarnya kan? Ulama-ulama ada 3 penafsiran terhadap ayat ni. Ada 3 penafsiran yang besar lah kan. Ada banyak lagi yang lain-lain tu yang saya sebut yang besar saja. Yang pertama sekali ulama kata ialah Allah Ta'ala nak ceritakan kat sini, Allah Ta'ala ceritakan ada orang cuba kenal Islam. Dia cuba kenal Islam dan kemudian tapi dia cuba-cuba tak dapat, mana tak dapat yang dia nak lah kan. Dia cuba-cuba, mana dia baca Quran, dia usul gini, tak dapat. Dia belajar Islam tapi mana tak tercapai apa yang dia nak. Jadi Allah Ta'ala kata, okey, kalau macam tu kata, awak macam tu, faliyak, dia maknanya kan situ kan, ikatkan tali tadi kepada Allah tu maksudnya apa? Maknanya lah, dia dah menghubungkan diri dia dengan Allah SWT, tapi lepas tu, dia lepas lah. Kalau macam tu tak apalah. Lepaskan diri. Maknanya lepaskan diri. Dia dah cuba dah belajar Islam, dia dah cuba kenal Islam, tiba-tiba tak dapat apa yang dia nak, tak puas hatilah konon-kononnya. Tak apalah Allah Ta'ala kata. Jadi tali situ ialah tali dia hubung dengan Allah SWT. Kemudian potong. Potong tu maksudnya lepaskan diri daripada berhubung dengan Allah SWT. Pergi buat kerja lain. Adakah dia rasa aman damai? Adakah dia rasa senang hati? Itu Allah Ta'ala cabar dia. Maknanya, jadi kita ni kalau ikut tafsiran yang pertama ialah maknanya tali tu bukan tali betul lah. Tali tu maknanya tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksud sebagaimana tafsiran yang pertama ni, maknanya Allah Ta'ala cabar, adakah dia akan senang hati kalau dia tak dapat lari daripada tak bersama dengan Islam ni, tak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak mengikut jalan Allah Ta'ala, tak bersama dengan orang-orang yang bersama-sama di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah dia rasa senang hati? Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan bahawa orang yang tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tak yakin, maka dia nak cari yang Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata kalau macam tu, bunuh diri, bunuhlah diri awak. Adakah awak akan senang hati? Tak senang hati juga. Maknanya itu yang kedua lah. Yang ketiganya ialah Quran ni kan Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan, iaitu orang Quraisy ni dia marah kepada Nabi Muhammad, marah kepada Allah Ta'ala, dia marah kepada Allah. Orang Quraisy ni dia marah kepada, kenapa? Kerana tolong Muhammad. Jadi dia marah. Allah Ta'ala pun kata, tak apalah kalau awak nak marah, awak ni. Jadi hu di situ, kalau ikut hu situ kan, yazunnu ni, hu ni dalam cara penafsiran ketiga ialah hu sini adalah Muhammad. Kata sebab apa? Dia nak marah kepada Nabi Muhammad sebab tolong, dia nak marah kepada Allah Ta'ala sebab tolong Nabi. Jadi kalau dia kata, kalau dia nak marah sangat, tak apalah, kata awak pergi gantung diri. Allah Ta'ala katakan cabar orang Quraisy supaya gantung diri, tengok hilang tak kemarahan dia sebab nak marah sangat Allah Ta'ala ni tolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ada penafsiran situ kan, 3 penafsiran situ kan. Jadi insya-Allah kan, itulah ayat tu, walaupun nampak macam berbelit-belit sikit, tapi itulah 3 penafsiran yang diberikan oleh ulama. Jadi mana-mana kita nak ambil, terpulanglah pada kita kan, insya-Allah boleh. Itu setakat itulah saja insya-Allah untuk sesi kita pada hari ini, muka surat 333. insya-Allah jumpa lagi di muka surat 334, insya-Allah surah Al-Hajj. Jangan lupa insya-Allah
pukul 6.30 setiap pagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jangan lupa juga untuk share, untuk beri komen insya-Allah. Dan juga jangan lupa juga untuk buka YouTube insya-Allah. Kita ada di YouTube juga insya-Allah, boleh tengok setiap hari, ada di YouTube insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.